Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita. Alhamdulillah. Sebelum pada tu, tekan subscribe, loceng untuk kita berkongsi apa jua perkembangan-perkembangan terkini. Seperti mana kita tahu, PKP 3.0 diperketatkan. Kalau lihat beberapa perkara diumumkan, khususnya orang kata dari segi sektor ekonomi itu diperketatkan, difokuskan untuk mengurangkan pergerakan-pergerakan, khususnya penjawat awam dan juga dari segi swasta. Cuma saya sedikit hairan ketika sidang media itu berlangsung. Saya membaca komen-komen ramai di antara kita masuk, jumlahnya cukup luar biasa ketika saya juga bersama dalam mengikuti pengumuman Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Pertahanan, dan Tan Sri DG, Ketua Pengarah Kesihatan, membuat sidang media itu. Saya melihat lebih daripada 34,000 orang view, minat 34,000 orang yang menonton secara live ketika itu. Sangat luar biasa. Memang orang nanti-nantikan apa statusnya, adakah ianya lockdown, full lockdown lah, apa semua sekali. Baik, cuma saya hairan. Hari tu beria kita tengok sebelum raya. Inilah juga orang-orang yang kenapa tak bagi rentas negeri, kenapa tak bagi balik raya. Maki hamun, bukan setakat teguran, cakap luahan biasa-biasa. Ada yang memaki hamun, beria. Kenapa orang kata tak bagi? Alright, tak bagi pelepasan, tak bagi rentas negeri, daerah lah tak boleh nak beraya, macam-macam. Tapi hari ni orang yang sama juga, kenapa tak lockdown? Kenapa tak lockdown? Kenapa tak lockdown? Sebenarnya istilah full lockdown itu, ia telah dilaksanakan dan telah berlaku di kawasan-kawasan yang KKM mengenal pasti kawasan itu mempunyai kebarangkalian itu tinggi. Dan di dalam kawasan, ia lebih bersifat locality. Total lockdown ni, full lockdown ni dah berlaku, dah diamalkan dan dah dilaksanakan. Tetapi ia bersifat locality. Maksudnya kalau dalam satu kawasan, satu taman, dia lockdown. Satu taman tu, dia tak lockdown habis biji negeri. Kerana ada di daerah-daerah lain tidak ada. Keboleh jangkitan itu rendah. Alright, tak fair, tak adil untuk kita nak pergi lockdown semua. Alright, so orang yang sama hari tu minta nak balik raya, dan orang yang sama juga hari ni minta untuk nak lockdown, full lockdown. Dan kita tahu full lockdown pun tidak ada satu jaminan lepas kita buat 14 hari ke 21 hari. Macam yang saya cakap sebelum pada ni, dia tak ada satu jaminan. Sebab virus itu dah ada dalam kalangan, di dalam kata komuniti. Alright, kita lockdown 21 hari, drop. Lepas pada tu kita tengok balik, dan benda tu akan berulang. Lockdown balik sampai bila? Dia berkait, semua hari ni terpulang kepada kita. Dan saya tengok ada setengah-setengah komen yang cukup positif. Walaupun kerajaan dah belum buat PKP, belum ketatkan PKP ni apa semua sekali, dia dah memang duduk kat rumah. Dia tak pergi mana-mana. Keluar pun suami je keluar, ataupun wakil keluarga keluar pergi beli barang apa semua sekali. Kalau dia bekerja pun balik bekerja, dia make sure dia sanitize everything apa semua sekali sebelum balik. Mindat Kendiri itu, PKP Kendiri itu telah dilaksanakan oleh mereka-mereka yang positif. Mereka-mereka yang orang kata mengambil tanggungjawab untuk bersama-sama. Dia bukan soal penguatkuasaan, bukan soal SOP. Kita tengok di Taiwan tak pernah lockdown, tapi dia tak ada case because of rakyat dia disiplin. Alright, tengok di Korea macam mana, tak buat lockdown. Alright, tapi dia berkisah soal disiplin. You buatlah macam mana SOP, you buatlah macam mana ketetapan. Kalau orang tak nak ikut, dia tak jadi. Alright, dan PL kita manusia ni, bukan saya nak cakap orang lain, saya sendiri ke ataupun kita sendiri ni, kita ni, kita tahu kalau nak bercakap soal patuh ni, ya Allah, dalam Quran tu sendiri semua benda tegahan, larangan dan suruhan. Tapi ada juga orang yang langgar benda yang dah ada dalam Quran. Alright, itu Quran, ini kan SOP. Kan? Untuk nak langgar SOP ni, ya Allah, hari-hari masih ada ratusan kesalahan-kesalahan yang kalau kita fikir dalam keadaan dah setahun lebih ni, tak logik akal. Tak pakai mask, tak scan MySejahtera, tak tulis, macam-macam. Alright, dan buatlah apa SOP pun, kalau tak ada kesedaran kendiri kita,
itu akan jadi masalah. Saya nak cuba menjawab. Mungkin kita ambil sikit masa. Ada setengah yang saya tu, kalau layman macam saya, orang biasa macam saya, cetuskan pertikaian, benda macam tu, saya rasa taklah kisah sangat. Ini ada setengah tu level pemimpin ni. Level pemimpin bagi tahu kata PKP yang diperkatatkan ni duk jaga periuk nasi apa ni, tycoon lah, orang-orang kaya, toke-toke, mudah cakap toke lah. Alright. Apa ni, ya Allah. Kalau lah sekarang ni swasta kita benarkan 60%. Okey, 60% ni siapa di kalangan 60%? Andai kata 60% orang yang kerja melibatkan dia kena menghadap mesin kilang ni. Of course dia tak boleh kerja daripada rumah. Pengurusan ya, okey, kita bagi pengurusan ni tak payah bekerja daripada rumah. Satu kerajaan 80% bekerja daripada rumah. Alright, pengurusan. Tetapi kalau melibatkan kilang, melibatkan orang kata operatif, nak tak nak dia kena ada di tempat tu, dan kita benarkan 60%. Okey, 60% ni cuba bayangkan kalau dia kata nak, ni pemimpin ni kata nak jaga tycoon, nak jaga toke-toke disebabkan kita tak lockdown. Allahu Akbar. Jangan duk nampak seorang tu toke tu. Alright. Kalau satu kilang besar, okeylah ada satu toke. Tapi yang bekerja dengan dia ribuan. Siapa tu? Rakyat Malaysia. Ribuan yang orang kata mendapat bayaran, yang mendapat gaji. Andai kata kalau PKP, toke tu terpaksa tutup kilang. Ribuan rakyat kita yang akan hilang pekerjaan, tak ada gaji, hilang pendapatan, sedangkan dia ni keluarga, ketua keluarga. Siapa nak bertanggungjawab tu? Okey, bagi bantuan. Tak apalah bagi bantuan. Sampai bila nak bagi bantuan? Saya heran bila ia melibatkan cadangan ataupun orang kata pertikaian daripada seorang pemimpin, yang saya cukup rasa kita kecewa lah dengan orang kata pemikiran, tahap pemikiran pemimpin sebegitu. Alright. Saya tak nak panjangkan yang tu, cuma saya berkali-kali saya cuba tegaskan bagaimana SOP itu dicapai. Alright. Pertama, ia melibatkan kementerian apa ni berkaitan yang dipengerusikan oleh MKN untuk membentangkan cadangan dalam satu mesyuarat pertama. Alright, dia diambil kira dan dibincang lukmat, diangkat kepada jawatankuasa teknikal. Sekali lagi, dalam tu ada menteri, ada ketua pengarah, ada melibatkan pengarah-pengarah orang kata agensi, pengarah-pengarah kementerian, you know. Sekali lagi, teknikal itu digubal. Alright, untuk memastikan apa benda yang boleh, yang tak boleh, apa semua sekali dibincangkan lukmat. Selepas teknikal, ia diangkat kepada sidang khas MKN yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri, yang melibatkan menteri-menteri berkaitan, yang melibatkan menteri-menteri besar setiap negeri, ketua menteri, tak kira pembangkang ataupun tidak, semua terlibat. Kerana apa? Untuk kita mendapat pandangan daripada negeri-negeri secara direct. Alright. Dan setiap keputusan itu dibuat secara kolektif. Kolektif, bukan keputusan seorang individu. Daripada ianya dibincangkan di situ, satu keputusan dicapai, satu SOP ataupun ketetapan diambil dan diserahkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai jurucakap kerajaan bahagian non-health, alright, bukan kesihatan ini, untuk dimaklumkan kepada seluruh rakyat. Itu prosesnya. Dan orang kata, kenapa SOP berubah-ubah? Alright, ini juga persoalan. SOP berubah-ubah kerana ia mengikut cadangan KKM ataupun penilaian risiko KKM. Apa ni, Kementerian Kesihatan. Ada setengah-setengah tempat, okeylah, dia boleh kita gunakan SOP ni. Tapi bila kes itu melonjak, dia perlu ubah SOP. SOP tak, bukan orang kata sengaja nak diubah, no. Pertama, kerana kita berdepan dengan varian COVID yang berlainan sekarang. Alright.
yang mungkin lagi agresif. Dan kita boleh tengok jumlah pertambahan, jumlah kenaikan jumlah kenaikan kes baru itu melonjak dengan cepat. Kita tengok dalam 3,000 terus jadi 4,000, 4,000 lebih, ZARS naik 5,000 lebih dan sekarang 6,000 lebih. So maknanya kita tak boleh nak duduk dalam keadaan SOP yang lama. Ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Itu sebab berlaku perubahan, bukan sengaja nak ubah. Alright, dan benda ni dibincangkan mengikut because of ini adalah nasihat KKM dan mengikut kepada kebolehjangkitan itu. Nilai kebolehjangkitan, nilai orang kata kes barunya, dan ianya dibuat untuk mengimbangi, alright, keperluan-keperluan itu. Bukan soal SOP berubah-ubah. Ia perlu ditambah baik. Memanglah dia berubah daripada yang tak baik ditambah baikkan. Okey, itu prosesnya. Saya harap sekarang ni bukan soal nak blame, bukan soal orang kata nak menuding jari, berbalik kepada kita, kendiri kita. Alright, yang positif ni, anak dah tak bagi keluar. Kalau dia bawa anak sekalipun dah tak boleh nak tinggal kat rumah, duduk dalam kereta, dia seorang keluar. Itu orang yang mengambil sikap tanggungjawab. Dan orang yang positif ni ramai sangat, cuma dia orang tak bercakap. Alright, dia orang lebih rela untuk jaga keluarga mereka, untuk jaga diri mereka sendiri. Yang duk bercakap ni 2-3 kerat yang sama ni, orang yang sama. Cuba tengok yang aktif Facebook ni, cuba tengok, itu yang orang yang sama. Alright, tapi kita mengambil pandangan-pandangan itu untuk kita tambah baik apa-apa jua yang saya lihat maknanya kerajaan mengambil pandangan-pandangan daripada masyarakat untuk menambah baik apa jua keadaan yang kata mungkin perlu untuk kita tambah baik. Alright, dan sekali lagi saya mengharapkan orang kata kes kita makin tinggi. Alright, perlu kerjasama daripada rakyat, perlu kerjasama daripada kita, terus berjuang dan pastikan orang kata berhentilah untuk menyalahkan orang tu orang ni, untuk menyalahkan Datuk Seri Ismail Sabri, untuk menyalahkan orang ni, macam-macam lah. Saya mengharapkan kita sama-sama rasional dan kita sama-sama menjaga keluarga kita, jagakan diri kita. SOP telah ditetapkan, ketetapan telah diberikan. Sekarang ni masa kita. Covid ni terlalu dekat sangat dah dengan kita. Kalau macam saya sendiri, taman sebelah aja dah PKPD. Alright, tutup satu taman. Kelantan di kampung saya sendiri, jiran sebelah kampung saya dah PKPD. So benda ni terlalu dekat. Dan saudara mara saya pun ada yang telah dijangkiti. Ucapkan takziah kepada mereka yang kata dijangkiti, dan kita mendoakan agar mereka sembuh, diberikan orang kata syifa yang baik. InsyaAllah sama-sama kita jaga keluarga kita. Bukan masanya untuk menuding jari, dan kita sama-sama orang kata bantu antara kita untuk kita landaikan lengkuk jangkitan ini, insyaAllah. Assalamualaikum.